selamat datang ke ITTV. Macam mana keadaan kamu hari ini? Cikgu harap keadaan kamu sihat walafiat. Dah bersedia tak untuk kita mempelajari topik kita yang pertama untuk Sains tahun 5 iaitu kemahiran saintifik? Masih ingat lagi tak apa yang kamu belajar semasa tahun 4? Kemahiran saintifik terbahagi kepada berapa cabang? Kepada 2 cabang iaitu kemahiran proses sains dan juga yang kedua, kemahiran manipulatif. Dan kali ini kamu akan belajar di bawah kemahiran proses sains terdapat kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. Nak tahu apa dia? Jom kita tengok. Kemahiran saintifik terbahagi kepada 2 cabang iaitu kemahiran proses sains dan juga kemahiran manipulatif. Di bawah kemahiran proses sains terbahagi kepada asas iaitu memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi dan juga menggunakan perhubungan ruang dan masa. Bagi kemahiran proses sains bersepadu, ia merangkumi mentafsir maklumat, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan juga mengeksperimen. Memerhati. Daripada namanya juga, kita perhatikan sesuatu. Jadi untuk kemahiran proses sains memerhati, kena ingat kamu perlukan 5 deria. Jom kita tengok balik apa dia 5 deria yang cikgu pernah cakapkan iaitu mata untuk melihat, hidung untuk mengambil bau, lidah untuk merasa, kulit untuk menyentuh dan satu lagi apa dia? Telinga untuk mendengar. Jadi inilah kelima-lima deria yang kamu perlukan untuk memerhati. Kemahiran proses sains memerhati merangkumi kualitatif dan juga kuantitatif. Untuk pemerhatian secara kualitatif, ia melibatkan penggunaan deria yang mengkaji ciri-ciri, sifat objek ataupun fenomena. Pemerhatian secara kuantitatif menggunakan alat untuk mengukur atau menyukat. Pemerhatian perubahan ialah fenomena yang mengalami perubahan kimia dan fizikal dan ia boleh diperhatikan secara kualitatif dan kuantitatif. Cuba kamu lihat. Belalang itu mengalami peringkat pembesaran daripada saiz yang kecil kepada saiz yang besar dan ini adalah dipanggil sebagai pemerhatian perubahan. Seterusnya, cikgu nak terangkan mengenai kemahiran proses sains mengelas. Kalau kamu nak mengelas, mula-mula kamu akan rasa macam serabut. Semua benda nak kena perfect. Semua benda nak kena sama. Jadinya kalau kamu nak mengelas ataupun kita panggil sebagai klasifikasi, mula-mula kamu kena memerhati dulu. Lepas kamu memerhati, baru kamu memerhatikan mana yang mempunyai ciri yang sama. Barulah kamu kelaskan kepada bahagian yang berbeza. Dan itu adalah mengelas. Kemahiran proses sains mengelas digunakan untuk mengasing dan mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan ciri yang sama. Lihat pada contoh ciri-ciri khas, kawasan kering dan juga kawasan berangin kuat. Bagi kawasan kering, akar tunjang untuk menyerap air, batang sukulen yang boleh menyimpan air dan juga duri mengurangkan kehilangan air pada tumbuhan. Contohnya kalau kamu lihat pada pokok kaktus. Kawasan yang berangin kuat pula, batangnya yang mudah melentur, mempunyai akar banir, dedaun tirus ataupun berpisah dan dedaun berbentuk jarum. Kalau kamu lihat pada contoh seperti pokok kelapa, pokok buluh dan juga pokok bakau. Jadi, ini adalah cara untuk kita mengelas di antara kawasan kering dan juga kawasan berangin kuat. Seterusnya, cikgu nak terangkan mengenai kemahiran proses sains apa dia? Mengukur dan menggunakan nombor. Daripada namanya juga, jadi pemerhatian ini ialah secara apa dia? Kualitatif ke kuantitatif? Mestilah kuantitatif. Kalau kuantitatif bermaksud kuantiti. Kerana kita melibatkan nombor. Jadi kalau kamu nak mengukur sesuatu, objek ataupun apa sahaja, apa yang kamu perlukan? Alatnya. Kamu juga memerlukan unit yang sesuai. Jadi, jom kita tengok. Kemahiran proses sains untuk mengukur dan menggunakan nombor ialah pemerhatian secara kuantitatif.
Ia menggunakan alat pengukuran piawai seperti untuk kuantiti panjang, alat pengukuran piawai yang digunakan ialah pembaris dan juga pita pengukur. Manakala unit piawainya ialah milimeter, sentimeter dan meter. Kuantiti isi padu, alat pengukuran piawai ialah bikar, silinder penyukat dan juga kelalang kon. Dan unit piawainya ialah mililiter dan juga liter. Jisim, kita boleh mengukur dengan menggunakan neraca tuas ataupun neraca 3 palang. Dan unit piawainya ialah miligram, gram dan kilogram. Bagi masa, alat yang digunakan macam biasa ialah jam randik dan unitnya ialah saat, minit dan jam. Dan akhir sekali iaitu suhu. Kita gunakan termometer untuk menyukat suhu dan disukat dengan menggunakan darjah Celsius. Kemahiran proses sains untuk membuat inference, sekali lagi Kak Bu kena tahu, inference ialah sebab. Jadinya untuk kamu, special yang cikgu sayang, cikgu nak tunjukkan satu eksperimen mengenai kertas litmus dan juga shampoo. Dan pada cikgu ada larutan shampoo, cikgu ada shampoo tu cikgu campur dengan air sikit, jangan banyak. Campur air sikit, jadi dia cair sikit kan. Lepas tu cikgu ada kertas litmus warna merah dengan kertas litmus warna biru. Jadi kertas litmus kedua-dua ni untuk apa? Untuk kita test sama ada larutan ni asid ke alkali. Cikgu nak bagi tahu, kalau kertas litmus warna merah untuk cek asid, kalau kertas litmus warna biru untuk cek alkali. Jadinya sekarang ni kita tak tahu shampoo ni asid ke alkali. Jadi jom kita tengok. Cikgu guna kertas litmus yang warna merah ni. Cikgu celupkan. Kamu ada nampak perbezaan warna tak? Dia bertukar kepada warna biru kan? Okey. Bagaimana pula dengan yang warna biru ni? Cikgu celup. Sama je. Jadinya, apa yang kita boleh buat kesimpulan ialah kalau kertas litmus merah bertukar kepada warna biru, ia bermaksud larutan shampoo ini ialah alkali. Kemahiran proses sains meramal iaitu kita nak buat jangkaan tentang sesuatu fenomena. Dan untuk meramal, cikgu nak tunjukkan satu demonstrasi mengenai dua kura-kura yang berlainan saiz. Jadi, pada cikgu kita ada dua kura-kura yang berlainan saiz, iaitu yang kecil dan juga yang besar. Jadi, ramalan cikgu ialah yang kecil ni bergerak lebih pantas daripada yang besar. Betul ke tak ramalan cikgu? Kamu jangan pergi mana-mana. Cikgu tak sabar nak tengok mana tu yang lebih laju, kecil ke besar. Jadi Abang Imi, jom kita tengok cepat-cepat. 1, 2, 3. Lepas. Kenapa tak nak bergerak ni? Cuba tengok yang kecil ni. Laju kan? Jadi kita boleh ramalkan yang kecil ni memang bergerak secara laju. Wow! Cuba teka, apa dia kemahiran proses sains yang seterusnya yang cikgu nak terangkan, iaitu berkomunikasi. Macam cikgu tengah berkomunikasi dengan kamu yang tengah tengok cikgu ni. Jadinya, untuk berkomunikasi bermaksud cikgu ni nak menyampaikan maklumat ni. Kalau contoh cikgu dah buat eksperimen, cikgu nak bagi tahulah apa yang cikgu dapat daripada eksperimen. Jadinya, macam mana cara cikgu nak terangkan kepada kamu. Sebenarnya untuk berkomunikasi kita ada macam-macam cara. Kita boleh melukis, lepas tu kita label. Lukis cantik jangan tak cantik. Lepas tu kita boleh apa lagi? Kita boleh buat graf, kita boleh buat dari segi lisan. Macam cikgu cakap ni sekarang ni pun boleh juga contoh-contoh berkomunikasi. Jadi nak tahu lebih lanjut? Tengok ni. Kemahiran proses sains untuk berkomunikasi ialah melaporkan maklumat ataupun bercerita mengenai hasil penyiasatan. Kita boleh menggunakan percakapan, tulisan, graf, lukisan, model, peta ataupun formula. Dan untuk berkomunikasi, biasanya kita akan menyoal, kita akan berbincang dan memberi penerangan. Seperti yang kamu dapat lihat, kita ada graf, kita ada model dan juga lukisan. Wah, cikgu rasa excited lah, cikgu rasa teruja lah nak tengok apa dia kemahiran proses sains yang seterusnya, iaitu menggunakan perhubungan ruang dan masa.
Daripada nama, ruang dan masa, maksudnya kamu kena bagilah masa untuk eksperimen tu hasilkan perubahan. Jadinya untuk setiap eksperimen pasti ada perubahan. Dan itulah yang dimaksudkan dengan menggunakan perhubungan ruang dan masa. Perubahan tu tak kisah. Kamu boleh tengok dari segi bentuk dia, dari segi isi padu dia makin bertambah ke, makin berkurang ke, berat dia makin bertambah ke, berkurang ke atau sama ke. Itu nama dia menggunakan perhubungan ruang dan masa. Tengok pada gambar doh yang ada di dalam skrin kamu seperti sebelum dan juga selepas. Kalau sebelum, cuba kamu lihat saiz dia. Dan selepas, contoh beberapa jam. Makin besar kan? Dan inilah kita panggil sebagai perhubungan ruang dan masa, di mana kamu boleh nampak perubahan pada saiz doh. Macam mana sekarang? Faham tak apa yang cikgu dah cakapkan? Cikgu harap kamu akan faham sebabnya cikgu dah bagi contoh dengan beberapa eksperimen untuk bagi kamu lebih memahami. Dan kita akan pergi kepada kemahiran proses sains yang seterusnya, iaitu mentafsir data. Jadi kalau daripada nama data, kamu kena tahu data ialah maklumat. Kalau kamu nak buat eksperimen, kamu kena catatkan apa dia. Contoh, perubahan saiz daripada kosong ke 20 cm, 40 cm, 60 cm. Itu nama dia maklumat yang kamu perolehi daripada eksperimen. Jadi, tafsiran data ni apa cikgu? Mestilah cikgu tahu. Kalau kamu tanya cikgu, jawapan cikgu ialah kamu kena tafsirkan. Kamu kena beri maklumat macam mana kamu tahu saiz dia bertambah ke, saiz dia berkurang ke tak ada perubahan. Apa sahaja tafsiran data yang kamu berikan adalah berpandukan kepada maklumat eksperimen yang kamu perolehi. Kemahiran proses sains untuk mentafsir data, kamu perlu memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Lihat pada jadual yang diberikan, iaitu menunjukkan masa dalam bentuk minit dan juga bilangan cacing yang mati. Untuk 20 minit ada 5 ekor cacing yang mati. 40 minit kita ada 10 ekor. Untuk 60 minit kita ada 16 ekor. 80 minit 20 ekor dan 100 minit sebanyak 23 ekor cacing yang mati. Jadi, macam mana cara kamu memberi tafsiran data? Lihat pada bilangan cacing yang mati. Semakin bertambah bilangan masa, semakin bertambah bilangan cacing yang mati. Senang je. Kita ada kemahiran proses sains, iaitu mendefinisi secara operasi. Jadi, apa benda yang kamu faham daripada maksud mendefinisi secara operasi ni? Ia sebenarnya memberi definisi ataupun maksud. Kalau kamu nak bagi satu konsep, jadinya kamu kena tahu. Kamu kena tahu yang eksperimen itu boleh dilakukan dan diperhatikan. Jadi, sila lihat gambar Thomas dan gambar Jenny. Thomas kata, asid ialah bahan yang mengandungi hidrogen. Jenny yang comel tu pula kata, asid adalah bahan yang menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Soalan cikgu, yang mana satu kenyataan merujuk kepada definisi secara operasi? Kamu rasa Thomas ke Jenny? Jawapannya ialah Jenny. Sebab apa? Sebabnya asid menukarkan kertas litmus boleh dilakukan dan diperhatikan, manakala kenyataan Thomas tidak boleh diperhatikan. Jadi sekarang kamu dah faham tak? Senang kan? Kita dah tiba ke bahagian soalan, iaitu tengok soalan yang ditunjukkan. Berikut merupakan contoh soalan pemerhatian dan inference. Berdasarkan pemerhatian yang dipilih, nyatakan pemerhatian dan inference ataupun sebab tentang perbezaan antara tumbuhan dalam bekas X dengan tumbuhan dalam bekas Y. Jadi cuba kamu perhatikan, bekas X kita ada satu bekas yang agak besar daripada bekas Y, tetapi tumbuhan dalam bekas X ada satu, dalam bekas Y ada 3. Jadinya, apa jawapannya? Kalau pemerhatian, macam yang cikgu cakap tadi. Pemerhatian yang pertama, bilangan tumbuhan dalam bekas Y lebih banyak daripada bilangan tumbuhan dalam bekas X. Kita ada satu lagi pemerhatian, iaitu saiz tumbuhan dalam bekas Y lebih besar daripada saiz tumbuhan dalam bekas X. Macam mana pula dengan inference? Sekali lagi cikgu ingatkan, inference ialah sebab.
Jadinya inference kita ialah bilangan tumbuhan dalam bekas Y lebih banyak daripada bilangan tumbuhan dalam bekas X. Kerana apa? Kerana tanah dalam bekas Y lebih subur daripada tanah dalam bekas X. Tu jawapannya. Dah sampai ke penghujung rancangan. Untuk bahagian ini, kita telah belajar beberapa kemahiran proses sains. Jadi, untuk mengetahui kemahiran proses sains yang seterusnya, jangan lupa bersama-sama cikgu lagi di episod yang seterusnya.